Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kami daripada kumpulan 1, kumpulan B, projek berkumpulan iaitu kebenaran dan teori konspirasi dalam era digital. Isu yang kami pilih adalah QAnon. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada Stefanus Lahir, Muhammad Amir Haikal, Anissa Charming Bong, Lily Anak Melaka, Stephanie Bangi dan Patrice Lenting. Topik yang akan kami bincang dalam QAnon ni adalah sorotan teori konspirasi terpilih, analisis logik, analisis metafizik dan analisis epistemologi. Yang seterusnya adalah pengenalan isu. QAnon adalah satu gerakan konspirasi sayap kanan di Amerika Syarikat yang bermula pada tahun 2017 melalui satu kiriman forum di internet seperti 4chan dan 8kun oleh individu yang tidak dikenali, tetapi beliau menggunakan dirinya sebagai Q. Q mendakwa mempunyai akses kepada maklumat sulit kerajaan Amerika Syarikat dan mula menyebarkan idea bahawa wujud satu golongan elit global yang terlibat dalam aktiviti jenayah seperti pemujaan syaitan dan perdagangan seks kanak-kanak. Dalam naratif ini, Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump digambarkan sebagai wira yang menentang kumpulan ini secara rahsia, dan pada suatu hari kebenaran akan terbongkar dan mereka menggelar bahawa peristiwa itu adalah The Storm, di mana ahli-ahli elit tersebut akan ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan. Teori ini berkembang dengan cepat dan tersebar secara meluas melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube. Orang ramai pengikut QAnon menerima teori ini tanpa bukti yang kokoh dan menyebarkannya secara meluas termasuk di luar Amerika Syarikat. Walaupun terdapat pelbagai penafian daripada pihak berkuasa seperti pakar keselamatan, pegawai kerajaan bagi membukakan kepalsuan ini, QAnon masih mempunyai pengaruh yang kuat terutama dalam kalangan individu yang tidak menerima atau tidak mempercayai media arus perdana dan institusi rasmi. QAnon bukan sahaja menyebarkan maklumat palsu tetapi turut mendorong tindakan ekstremis. Gerakan ini telah dikaitkan dengan pelbagai insiden jenayah termasuk serangan bersenjata, penculikan dan yang paling ketara adalah penglibatan dalam kerusuhan di bangunan Kapital Amerika Syarikat pada 6 Januari 2021. QAnon bukan sahaja menyebarkan maklumat palsu, malah turut mendorong tindakan ekstremis. Gerakan ini telah dikaitkan dengan pelbagai insiden jenayah termasuk serangan bersenjata, penculikan dan yang paling ketara adalah kerusuhan ganas di bangunan Kapital Amerika Syarikat pada 6 Januari 2021. Perkara ini menimbulkan kebimbangan global kerana ideologi QAnon dilihat mengancam kestabilan demokrasi dan keselamatan awam. Walaupun banyak laman web kini telah mengharamkan kandungan berkaitan QAnon, naratif mereka masih tersebar melalui saluran lain. Oleh itu, QAnon kini dianggap sebagai satu bentuk ekstremis domestik yang perlu ditangani secara serius oleh pihak berkuasa dan masyarakat bagi mengelakkan radikalisasi dan kemungkinan yang lebih besar. Dari semasa ke semasa, tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan QAnon memperluaskan teori konspirasi tersebut sebagai reaksi terhadap peristiwa dunia dan tindakan. Sebagai contoh, para penyokong QAnon mula mengulas tentang pandemik coronavirus dengan mendakwa bahawa meminum peluntur industri yang dipasarkan sebagai mineral solution boleh menyembuhkan COVID-19, iaitu penyakit berbahaya disebabkan oleh virus. Apabila sidang media pada April 2020, Trump turut mencadang perkara serupa apabila beliau menyarankan bahawa ejen pembasmian kuman seperti peluntur boleh diberikan secara suntikan ke dalam badan atau hampir seperti pembersihan. Apabila QAnon tersebar dari
dari forum seperti 4chan dan 8chan, dan kumpulan tertutup di Reddit ke laman media sosial arus perdana juga mempercayai terhadap teori konspirasi ini merebak dengan pantas di seluruh Amerika Syarikat dan juga ke luar bandar. Dari Oktober 2017 hingga Jun 2020, Selamat pagi, saya ucapkan. Saya Beatrice yang akan membincangkan tentang bahagian analisis logik. Analisis logik QAnon ialah sebuah gerakan teori konspirasi yang berasal daripada Amerika Syarikat dengan dakwaan utama bahawa terdapat golongan elit yang terlibat dalam jenayah terancam seperti penyalahgunaan ritual syaitan dan pemerdagangan kanak-kanak, serta bahawa Donald Trump sedang berusaha secara rahsia untuk menghancurkan kumpulan tersebut. Teori ini juga telah disebarkan oleh seorang tokoh yang dikenali sebagai Q yang mendakwa dirinya sendiri memiliki akses kepada dokumen sulit kerajaan. Hal ini dikatakan sebegini kerana teori ini telah menjadi popular di pelbagai platform. Analisis secara logik mendapati bahawa asas hujah QAnon adalah tidak rasional dan tidak disokong oleh bukti dan bergantung kepada andaian-andaian kuat yang tidak dapat disahkan. Selain itu, ia juga mengandungi falasi seperti argumentum ad populum, iaitu mempercayai sesuatu itu benar hanya kerana ramai yang mempercayainya, dan menganggap hubungan sebab akibat berdasarkan urutan masa semata-mata, dan ia juga menggunakan kesimpulan sebagai premis hujah. Selain daripada itu, ia juga bergantung kuat kepada manipulasi emosi dengan memainkan memainkan sentimen ketakutan, kemarahan dan ketidakpercayaan. Dan ini telah merupakan satu lagi falasi logic appeal to emotion, iaitu menggunakan emosi sebagai pengganti hujah berfakta. Kesimpulannya daripada ini adalah QAnon telah gagal dalam penilaian logik asas kerana ia telah bergantung kepada dakwaan tidak berasas, dan ia mengandungi pelbagai falasi logik dan menggunakan emosi secara manipulatif. Dalam era digital masa kini, kemampuan menilai hujah secara kritis berdasarkan logik dan bukti amat penting bagi melindungi masyarakat daripada kepercayaan palsu yang boleh membawa kepada ekstremisme dan perpecahan sosial. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah analisis metafizik. Apakah realiti yang dikemukakan oleh teori konspirasi itu? Teori konspirasi QAnon mengemukakan satu bentuk realiti alternatif yang bersifat gelap, penuh rahsia dan bertentangan dengan naratif rasmi kerajaan atau media. Menurut pengikutnya, dunia ini dikawal oleh satu kerajaan dunia rahsia atau kumpulan elit global yang menjalankan kegiatan jenayah besar-besaran seperti pemujaan syaitan, pemerdagangan kanak-kanak dan pengendalian sistem politik serta media massa. Mereka percaya akan berlaku satu peristiwa besar yang dipanggil The Storm, di mana para elit ini akan ditangkap dan dibicarakan. Apakah yang dianggap wujud oleh pengikut teori tersebut? Kerajaan dunia rahsia, satu entiti global yang mengawal dunia dari belakang takbir. Elit pemangsa, golongan pemimpin, selebriti dan ahli korporat yang terlibat dalam pemujaan dan jenayah sulit. Q sebagai pemberi maklumat rahsia. Individu atau entiti yang dipercayai mempunyai akses kepada dokumen sulit kerajaan. Simbolisme rahsia, petunjuk tersembunyi dalam media dan budaya popular yang kononnya menunjukkan kebenaran. Terakhir, kewujudan teknologi tersembunyi, termasuk dakwaan seperti chip dalam vaksin untuk kawalan minda atau pengawasan global. Sekian, terima kasih. Penilaian persepsi realiti melalui pandangan metafizik ada tiga, iaitu realisme. Pandangan realisme berpegang bahawa realiti wujud secara objektif dan bebas daripada persepsi media. Dari sudut realisme, QAnon gagal menunjukkan realiti yang benar kerana tidak boleh
menyediakan bukti kukuh bagi dakwaan mereka. Maka dari perspektif itu, Canaan hanya mampu membina ilusi, realiti dan tidak mencerminkan kewujudan objektif sebenar. Selain itu, idealisme. Dalam idealisme, realiti wujud melalui kesedaran atau minda manusia. Dari sudut ini, Canaan dianggap mewakili satu bentuk, iaitu realiti subjektif, iaitu dunia yang dicipta oleh pengikut berdasarkan kepercayaan, ketakutan dan emosi mereka. Yang terakhir ialah dualisme. Dualisme pula memisahkan realiti pada dua entiti, iaitu material, spiritual atau minda. Canaan boleh dianggap sebagai fenomena yang menggabungkan kedua-dua aspek ini. Pengikut hidup dalam dunia fizikal yang sama, tetapi mereka beroperasi dalam alam pemikiran yang sangat berbeza, di mana simbol, intuisi dan naratif memainkan peranan besar dalam menciptakan mereka. Okey, baik di analisis epistemologi, dari mana pengikut QAnon memperoleh pengetahuan mereka? Pengikut QAnon memperoleh pengetahuan mereka daripada pelbagai sumber tidak konvensional, terutamanya melalui mesej-mesej samar daripada tokoh misteri yang dikenali sebagai Q di platform seperti 4chan dan Edkun. Mereka juga mengumpul, mentafsir dan menyebar maklumat melalui media sosial seperti Telegram, YouTube, Facebook dan Reddit. Pengetahuan ini tidak datang daripada kajian formal atau penyelidikan saintifik, tetapi melalui deskripsi, spekulasi dan naratif kolektif yang sering dikita semula dalam komuniti mereka sendiri. Adakah sumber mereka bersifat empirik, testimoni, wahyu atau emosi? Secara analitik, sumber utama pengetahuan QAnon tidak bersifat empirik kerana dakwaan mereka tidak disokong oleh bukti yang dapat diperhatikan, diukur atau diuji. Ia juga tidak terselari dengan testimoni yang boleh dipercayai kerana identiti Q tidak diketahui dan tidak dapat diverifikasi. Tiada bentuk wahyu dalam erti kata agama atau spiritual insight, sebaliknya banyak maklumat disebarkan melalui simbolisme, petunjuk samar dan mesej kabur. Sebagian besar pengetahuan mereka datang daripada emosi seperti ketakutan terhadap kehilangan kuasa politik atau ketidakpercayaan terhadap institusi serta kepercayaan kolektif di mana pengulangan naratif yang sama dalam komuniti pengikut menguatkan rasa kebenaran walaupun tanpa bukti objektif. Yang ketiga, baik, bagi rumusan dan refleksi falsafah, QAnon merupakan contoh ekstrim bagaimana kepercayaan kolektif dapat membentuk satu versi realiti yang tidak disokong oleh bukti namun dipercayai oleh segelintir masyarakat. Dari sudut falsafah, QAnon mencabar asas epistemologi, bagaimana kita mengetahui sesuatu, ontologi, apa yang dianggap wujud, dan etika, implikasi moral kepercayaan tersebut. Gerakan ini beroperasi di luar kerangka rasional dan saintifik dan lebih memastikan emosi, simbolisme, serta ketidakpercayaan terhadap otoriti. Secara epistemologi, QAnon gagal memenuhi kriteria pengetahuan seperti yang dinyatakan oleh Plato dan ahli falsafah moden. Ia tidak berasaskan bukti, tidak boleh diuji, dan syarat dengan falasi logik. Dari segi ontologi, pengikutnya menganggap wujudnya entiti seperti kerajaan rahsia dunia meskipun tiada bukti konkret. Ini menunjukkan bagaimana realiti subjektif boleh menandingi realiti objektif dalam mempengaruhi tindakan manusia. Refleksi falsafah penting di sini ialah keperluan masyarakat untuk kembali kepada prinsip pemikir kritis, keraguan rasional seperti yang disarankan Descartes, serta penerimaan terhadap bukti empirikal. QAnon merupakan bagaimana kelemahan dalam literasi maklumat dan falsafah boleh membawa kepada polarisasi sosial dan
tindakan ekstrim. Akhirnya, falsafah mengajak kita bukan hanya bertanya apa yang kita percaya, tetapi juga mengapa kita percaya, dan akibatnya kepada dunia sebenar. QAnon ialah peringatan bahawa tanpa asas pemikiran yang kukuh, kepercayaan boleh menjadi senjata yang membinasakan. Sekian daripada kami semua. Thank you.